Salam sejahtera. Ini satu lagi pendedahan daripada Daim Zainuddin dan pengakuan Daim Zainuddin berkait dengan kes gagal istihar 70 aset harta. Netizen mula tertanya-tanya, apa sebab sebenarnya Tun Daim Zainuddin, rakan baik Tun Mahathir ini, tidak mengistiharkan ataupun gagal mengistiharkan 70 aset harta beliau? Kenapa beliau tidak istihar? Kata netizen, kalau dah 70 harta pun tak disenaraikan, agak-agak sebenarnya berapa aset harta yang dimiliki oleh Tun Daim Zainuddin ini. Memanglah dia memang diketahui sangat kaya. Dia memang diketahui sebagai ahli perniagaan yang berjaya. Tidak salah beliau kaya, tapi yang menjadi pertanyaan dan perdebatan rakyat jelata netizen di Malaysia ialah mengapa seakan-akan Tun Daim Zainuddin menyembunyikan kekayaannya melalui kegagalan mengisytihar harta 70 aset harta ini. Kalau benar beliau ini tidak bermasalah, kenapa tidak mengisytiharkannya? Yang menjadi pertanyaan netizen berbalik kepada satu pepatah, berani kerana benar, takut kerana salah. Kalau semua harta itu diperoleh dengan cara yang betul, tanpa ada masalah, tanpa ada persembunyian atau tanpa ada rasa takut, dia pasti tidak akan membuat harta tersebut seolah-olah disembunyikan. Mantan Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin memohon kepada Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini untuk mendapatkan penzahiran dokumen daripada SPRM. Ia berhubung kes tidak mengisytiharkan 70 aset harta dihadapinya, termasuk 7 kereta mewah seperti Mercedes-Benz, Jaguar, Austin Morris dan Rolls-Royce. Yang menjadi perdebatan juga daripada netizen ialah mengapa tiba-tiba Tun Daim Zainuddin mohon penzahiran dokumen SPRM. Ada netizen kata kalau orang lain pun tak boleh dapat dokumen-dokumen sulit ini, mengapa pula Tun Daim Zainuddin boleh dapat? Kata netizen, perlu ada standard yang sama, adil dan tak pilih kasih. Walaupun Tun Daim Zainuddin minta penzahiran dokumen SPRM, ini jangan dilayan, kata netizen. Saudara-saudara sekalian, Peguam M. Puravelin yang mewakili Daim 86 tahun semasa prosiding di hadapan Hakim Azura Alwi berkata, permohonan pertama dibuat kepada pendakwaan selaku responden untuk mendapatkan sesalinan notis kes menerusi surat bertarikh 31 Januari lalu. Namun responden gagal atau enggan membekalkannya salinan dokumen itu sehingga ke hari ini, katanya. Kata Peguam Daim, saya tidak menerima sebarang maklum balas dan responden juga tidak mendedahkan aduan tersebut sebagaimana yang diwajibkan di bawah Seksyen 51A Kanun Tata Cara Jenayah. Hakikatnya, responden mempunyai kewajipan untuk membekalkan salinan berkenan kerana ia membentuk asas kepada pengeluaran notis Seksyen 36 dalam kurungan 1 Akta SPRM 2009 yang telah membawa kepada pertuduhan ini, katanya. Demi keadilan, kata beliau lagi, responden mesti mendedahkan aduan tersebut kerana ia berkemungkinan membantu kes saya atau menjejaskan kes pendakwa raya, katanya. Kerana itu, Daim yang juga kawan rapat Tun Mahathir sekali lagi membuat permohonan sama pada 31 Julai lalu. Mendengar perkara berkenaan, Timbalan Pendakwa Raya Datuk Wan Syahrudin Wan Aladin mengesahkan permohonan terbabit telah diterima pada 6 Ogos lalu. Dalam pada itu, beliau memohon Daim hadir dalam prosiding permohonan itu pada prosiding akan datang. Saya bimbang ia akan mengundang persepsi apabila tertuduh dalam kes ini tidak hadir ke mahkamah pada prosiding pendengaran kes. Anggap sahaja ini adalah latihan untuknya tampil ke mahkamah sebelum perbicaraan dibuat. Bagaimanapun, Puraven membantah permohonan pendakwaan dengan alasan anak guamnya mempunyai masalah kesihatan dan pergerakan fizikal yang amat terhad. Mahkamah perlu memahami keadaannya yang sangat uzur, katanya.
Selepas mendengar permohonan daripada kedua-dua pihak, Mahkamah menetapkan 27 Ogos untuk pendengaran permohonan mendapatkan penzahiran dokumen. Hakim turut membenarkan pengecualian pemilik bangunan Menara Ilham Kuala Lumpur itu dalam prosiding akan datang. Pada 29 Januari lalu, Daim didakwa atas pertuduhan gagal mematuhi notis dan tidak mengisytiharkan harta, termasuk beberapa kenderaan mewah, syarikat dan hartanah di sekitar Kuala Lumpur, Selangor, Pahang, Negeri Sembilan, Perak dan Kedah. Daim didakwa mengikut Seksyen 36 dalam kurungan 2 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 yang membawa hukuman penjara tidak melebihi 5 tahun dan didenda maksimum RM100,000 jika sabit kesalahan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keputusan terkini berkait dengan kes Daim Zainuddin, rakan baik Tun Mahathir. Berapa sebenarnya kekayaan beliau yang tidak disenaraikan di dalam pengisytiharan harta sehingga beliau kini diheret ke mahkamah. Rupa-rupanya, kekayaan Tun Daim Zainuddin itu berderet. 7 keturunan pun tak habis nak makan semuanya. Begitu banyaknya, begitu kayanya Tun Daim Zainuddin. Bayangkan saja, berderet 7 keturunan pun tak habis. Itu sungguh banyak. Silap-silap hari bulan, ramai antara kita, satu aset itu pun kalau dibeli atau diberi akan membuatkan kita gembira seumur hidup. Tapi apa yang ada pada Tun Daim Zainuddin, 70 aset harta yang tidak diisytihar ini. Saudara-saudara sekalian, bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan gagal mematuhi notis Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dengan tidak mengisytiharkan 70 aset dan 1 akaun bank. Ada netizen yang bertanya, apakah akaun bank itu dan kenapa akaun bank itu tidak diisytihar? Berapa banyak sangatkah uang yang ada di akaun bank itu sehingga tidak diisytihar? Adakah jumlahnya? Mengejutkan kita semua. Beliau, yaitu Tun Daim Zainuddin yang digelar orang kanan Dr. Mahathir, bahkan pernah diberi tanggungjawab mengetuai Majlis Penasihat Kerajaan selepas pilihan raya umum ke-14. Berikut senarai 70 aset harta yang tidak diisytihar Daim yang menjawat jawatan Menteri Keuangan dari tahun 1984 hingga tahun 1991 dan kali kedua pada 1999 hingga tahun 2001. Rupa-rupanya, akaun bank yang tidak diisytiharkan oleh Tun Daim Zainuddin ini ialah akaun Amanah Saham Nasional Berhad ASB dan Amanah Saham Nasional ASN dengan nombor keahlian 000059400980. Wow, ini satu kejutan besar. Agak-agak berapalah duit yang ada di akaun Amanah Saham Nasional Berhad dan Amanah Saham Nasional ASN ini ya. Ada netizen yang menjangka mungkin boleh mencecah RM1 juta. Antara kenderaan yang tidak diisytiharkan dalam harta Tun Daim Zainuddin adalah seperti Mercedes-Benz, Jaguar, Mercedes-Benz 450 SEL dan SLC, Rolls-Royce, ada juga Austin dan Ford Perfect. Wow, semua kereta yang disenaraikan ini memang adalah kereta yang sangat-sangat mewah dan mustahil untuk Anda miliki. Kalau Anda miliki, Anda adalah orang yang paling kaya di kampung Anda.
Selain daripada itu, beberapa syarikat juga tidak diisytiharkan dalam pengisytiharan tersebut, antaranya Ibu Kota Development, Maya Seni Holding, Menara Ampang, Dream Cruise, Land Belt, Kenari Teliti, Kota Tandop dan Alun-Alun Resort, Dasar Soroja, Gigantik. Ada banyak lagi lah syarikat-syarikat yang tidak disenaraikan ini, sehingga 38 syarikat semuanya. Antara hartanah dan tanah di bawah syarikat yang juga tidak disenaraikan, antaranya tanah di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur ada, kebanyakannya di Kuala Lumpur. Ada juga di Fraser Hills di Pahang. Ada juga di Kampung Pandan Kuala Lumpur. Ada juga kebanyakannya di Kuala Lumpur, tanah yang disenaraikan ini. Ada juga tanah di Genting Highlands di Pahang, dan ada juga di Ampang Selangor, dan ada di Port Dickson di Negeri Sembilan, dan ada juga yang ada di Jalan Pasir Bogak, Pangkor Perak. Sungguh luar biasa, ada 70 semuanya, bukan calang-calang. Sekian dulu, jangan lupa tinggalkan komen Anda.